Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billah. Ke rumah Allah ini kita solat fardu maghrib secara berjemaah dan marilah kita bersama-sama berniat beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan diam kita di dalam masjid ini ada fadilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita menyambung lagi kuliah kita pada malam insya-Allah. Setelah bulan lepas saya tak dapat datang disebabkan kuarantin Kendiri. Tak negatif lah, tak positif. Tak pakai gelampin, tak pakai. Cuma kontak yang ketiga. Kontak ketiga. Jadi tak datang ya. Jadi saya ambil langkah berjaga-jaga ya. Tak datang. Sementara menunggu keputusan kontak rapat tu positif ke ataupun negatif. Gitu. Kalau datang buatnya positif hari tu, awal hari tu dah kluster masjid Catin. Jadi insya-Allah alhamdulillah Allah SWT beri lagi kehidupan kepada kita di atas muka bumi ini, buat seketika ini untuk kita melakukan ibadat bekalan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesempatan bagi kita sekarang lah, kita baiki niat kita, tajdid niat, dan niatkan semua pekerjaan dalam kehidupan kita ni ibadat. Tak kira apa sekalipun, semua sekali kita niat untuk ibadat. Kecuali benda tu jelas haram, tak boleh niat ibadat lah. Kan? Contoh mencuri, asaja aku mencuri lillahi ta'ala, dia tak jadilah. Maknanya semua perkara yang harus kita niatkan jadi ibadat. Pasal apa? Kita belum tentu lagi kita boleh hidup. Walaupun isyak ni, walaupun sesaat ke depan kita belum tahu lagi kita boleh hidup. Tak ada orang yang boleh jamin. Yang lepas itu dah tinggal sejarah. Yang ada pada kita sekarang lah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka kita sentiasa dalam keadaan bersedia setiap saat ya, untuk kita berpindah ke alam yang seterusnya, kematian. Ramai di kalangan saudara mara kita yang dah pergi. Tak kira hari semalam ke, hari ni ke, hari kemarin ke. Dia pun bercita-cita. Dah buat perancangan 5 tahun lagi. Dia dah ada perancangan 10 tahun lagi. Dia ada perancangan pencen. Sama macam kita juga. Tapi siapa sangka. Semalam namanya si fulan. Hari ni namanya almarhum si fulan. Begitu. Dalam keadaan tinggalkan waris, tinggalkan balu, tinggalkan rumah yang dia cadang nak besarkan, tinggalkan perniagaan yang dia cadang nak kembangkan, tinggalkan dan sebagainya lah. Tinggalkan segala-gala di atas muka bumi ini, bawa amal untuk akhirat. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ini.
Berkata Imam Abu Hanifah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, disebut dalam kitab ni berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bermula lafaz kita dengan Al-Quran itu makhluk. Betul tak? Bermula lafaz kita dengan Al-Quran itu makhluk, dan Al-Quran itu bukan dijadikan, dan barang yang menyebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran daripada Nabi Musa AS dan lainnya, dan daripada Fir'aun dan Iblis, maka bahawasanya demikian itu perkataan Allah Ta'ala, mengkhabarkan daripada mereka itu. Dan bermula perkataan Nabi Musa dan lainnya daripada sekalian makhluk yang dijadikan dia. Dan Al-Quran itu perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan Allah. Tiada perkataan mereka itu. Dan mendengar Nabi Musa AS akan kalam Allah Ta'ala, maka tak kala berkata ia Allah akan Nabi Musa, nescaya berkata ia akan dia dengan kalamnya yang ia daripada sifatnya, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bermula segala sifatnya semuanya menyalai akan segala makhluk. Jadi kita bincang, kita menyambung lagi tentang matan kita ni, syarah bagi matan Tahawi, kitab perisai bagi sekalian mukallaf ini, pada pembincangan kita pada kuliah yang lepas, ya. Jadi pandangan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, adalah pandangan yang kita perlu ikut dalam kita memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Abu Hanifah, dia berkata bahawa bermula lafaz kita daripada Al-Quran itu makhluk. Kita dah bincang itu, wajib kita mengiktiqadkan bahawasanya kalam Al-Quran yang kita baca itu, semua itu adalah kalam Allah. Jadi beberapa pandangan hari itu, kita tengok belah belakang sikit, tentang pandangan ulama ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Ada 3 pandangan. Yang pertama, bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu bermakna dengan yang satu, yang berdiri dengan zatnya. Ini dipanggil kalamun nafsi, kalamun nafsil qaim bidzati. Maknanya kalam nafsi yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah daripada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mengatakan kalam itu ada 2. Yang pertama kalam lafzi, yang kedua dia panggil kalam nafsi. Kalam lafzi itu adalah kalam yang dibaca, kalam yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kalam yang tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu makhluk Allah. Jangan kita khabar Lauh Mahfuz tu qadim pula. Cuma dia sam'iyah, dia tak nampak. Kita tak nampak Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu cuma awal pada kita jadi. Dia makhluk Allah juga. Kita mati esok kita nampak lah. Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, Nabi ditunjukkan. Baru ni kita menyambut peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika Nabi naik ke langit, Nabi ditunjukkan Lauh dan Qalam. Qalam satu makhluk Allah. Qalam tu menulis di Lauh Mahfuz. Menulis apa? Semua sekali. Suratan takdir, perjalanan alam. Daripada mula alam dijadikan sampailah alam binasa esok. Dan semua sekali dia tulis di Lauh Mahfuz. Kan? Jadi kalam itu dia panggil kalam lafzi. Kemudian diturunkan kalam itu 6236 ayat. Kalam itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. 6236 ayat. Ada ulama kata 1666 ayat. Turun di situ. Turun di Baitul Izzah.
Kalam tu dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi. Kan? Jadi kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, beransur-ansur. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beransur-ansur, sikit. Jadi kalam tu kalam lafzi. Kemudian Nabi SAW, Jibril membacakan kepada Nabi SAW bacaan yang sama, bunyinya, di Lauh Mahfuz. Kan? Bacaan daripada Lauh Mahfuz. Kemudian dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW bacaan yang sama. Nabi SAW tidak tahu menulis, dan baca. Jadi sama je bentuknya. Nabi kata huruf sekian bentuk sekian, huruf sekian bentuk sekian. Lepas tu barulah ada pertambahan oleh ulama qiraat, Doktul Quran, orang yang menandakan Quran. Asal bacaan, asal ni titik-titik je. Asalnya. Kalau baca di atas, bacaan atas, titik atas. Kalau bacaan bawah, titik. Kemudian barulah ada tanda-tanda lain, tanda di atas, tanda di bawah, dan sebagainya. Jadi kalam itu yang kita baca tu, kita baca Quran itu, kalam itu makhluk, betul lah. Sebab sebutan kita, suara kita ni makhluk. Kita sebut tu makhluk, menggunakan mulut, menggunakan peti suara. Menggunakan peti suara. Dan Al-Quran tu bukan dijadikan dan lain daripada sekalian makhluk yang dijadikan dia. Semua sekali. Perkataan itu semua adalah kalam Allah. Jadi keimanan kita mesti kita mengatakan bahawa kalam Allah. Kerana apa? Bimbang kalau kita kata Al-Quran ni makhluk, bimbang tersentuh dengan kalam nafsi. Kalam ada dua. Satu kalam lafzi yang kita baca, satu kalam nafsi. Apa kalam nafsi? Kalam yang berdiri pada zat Allah. Kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, yang tidak seumpama dengan sesuatu, yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Begitu. Yang bersalahan sekalian dengan sekalian yang baru. Nampak kalam tu. Sebab itulah kalau peristiwa yang kita bincang itu peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Kita hampir lagi. Bukit tu, ayat lepas ni ada ayat dia. Jadi kitab ni kita baca pun kita capai maksud dah, tak payah saya syarah sangat. Semua kan. Dan Al-Quran itu perkataan Allah Ta'ala, tiada perkataan mereka itu. Dan mendengar Nabi Musa AS akan kalam Allah Ta'ala, maka tak kala berkata ia akan Nabi Musa AS, ia Allah berkata akan Nabi Musa AS, dan saya berkata ia akan dia dengan kalamnya, dan ia daripada sifatnya. Maknanya berkata-kata Allah SWT kepada Nabi Musa AS itu adalah dengan kalamnya, dengan berkata-kata ia. Tapi berkata macam mana? Balik dululah, kita belajar dulu. Kalau nak kuat kita pegang sifat 20 lah. Pegang tu maknanya macam mana wujud Allah itu. Wujud Allah tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sama ada pada zatnya, pada sifatnya, ataupun pada af'alnya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pegang situlah kemas. Sebab tu sifat 20 dia kemas sikit. Tapi kita ni kita dah nempuh sekali kan. Jadi kita tu. Jadi ia akan Nabi Musa berkata, wa kallama Allah Musa taklima. Kalau kita kata Allah SWT berkata kepada Nabi Musa serupa dengan perkataan makhluk, maka hukumnya kufur, batal syahadah, kafir ya. Kalau kita kata perkataan Allah SWT menyerupa dengan makhluk supaya Nabi Musa faham. Termasuk dalam peristiwa Isra Mi'raj baru ni kita Isra Mi'raj, ketika Nabi diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, melangkau 7 lapis langit, di Mi'raj 7 lapis langit, kemudian naik ke Mustawa, naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur. Akhir sekali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertemu tu maknanya melihat Allah, ru'yatullah.
Nabi boleh melihat Allah atas dunia dengan dengan panca indera. Kan? Dengan panca indera. Tetapi tak boleh dimisalkan, tak boleh dianalogikan, tak boleh. Kerana Allah itu hebat, sempurna. Maha tinggi, kan? Maha sempurna. Bila sahabat tanya macam mana Allah, Nabi kata cahaya nur. Itu yang Nabi boleh gambarkan. Indahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan sampai matan lepas ni. Tak sempat hari ni. Iaitu manusia melihat Allah dalam syurga. Manusia akan melihat Allah di dalam syurga. Jadi melihatnya Allah, Nabi Muhammad melihat Allah tu bukan makna Allah nyerupa dengan makhluk baru Nabi kenal. Bukan gitu. Jadi bermakna Nabi Muhammad melihat Allah tu maknanya Allah buka hijab. Tu kena faham situ. Allah buka hijab. Hijab. Kita ni manusia ni ada 70,000 hijab dengan Allah. Atas dunia ni Allah buka satu je hijab kita. Sikit je rasa. Adalah sikit rasa-rasa kan. Rasa Allah. Rasa kebesaran Allah. Rasa takut ke Allah. Rasa rindukan Allah. Itu sikit je. Jentik. Orang kata bukan, kalau lampu tu bukan cahaya lah. Betul? Kata. Hingga keluar je. Hingga keluar je cahaya. Kalau pada mentor tu, pada dia punya wayar tu kan, hingga ada api sikit je. Ujung je. Tapi akhirat dah cerah molek akhirat. Cerah molek. Dalam syurga esok cerah. Buat yang paling tinggi sekali dalam syurga. Atas dunia ni hingga itu saja. Itu pun sikit lah. Itu pun tak boleh kita capai dengan akal. Tak boleh capai dengan akal kita. Akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kamu pada penciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu tafakur pada zat Allah, maksudnya diri Allah. Jadi gila. Tak lama pusing mana mentakak. Fikir tak lama pusing seorang. Tawah. Orang tawah di Mekah. Dia tawah di mana mentakak. Gila seorang. Nabi dah bagi pagar siap-siap dah. Jangan tafakur zat Allah, tafakur pada penciptaan Allah. Banyak dalam Quran sebut kan. Afala ta'qilun, afala yanzurun kan dalam Quran. Allah suruh kita tafakur pada alam ciptaan Allah. Kerana mata kita tak dapat, mata panca indera kita tak nampak. Melainkan boleh upgrade iman atas muka bumi ni daripada imanul ilmu upgrade kepada imanul a'yan, dia panggil. Imanul a'yan maksudnya iman dengan mata hati. Imanul a'yan makna mata hati. Bagi cerah mata hati. Kalau kebun tu semok, kalau tak nampak tu dia semok. Jadi cara nak cerah mata hati kena tebal sikit, merenteh. Kalau kebun semok tu kena merenteh, tuan. Kena merenteh buat denai baru boleh lalu. Faham tak? Payah nak cerita lebih-lebih sekarang tak capai dak akal. Pasal apa? Masing-masing ada kebun. Jadi kebun semok, kalau semok tak lepas lalu. Jadi cara macam mana? Kena nebah. Sikit-sikit nebah baru lepas lalu. Gitulah. Bila ada jalan, itulah umpamanya. Bila nebah, bila cuci hati, maka cerah hati, maka nampak dengan mata hati. Kan? Tu. Kita dah bincang wujud Allah. Wujud Allah tu ada di hati dan di akal. Tetapi tidak ada di panca indera. Tidak ada di panca indera. Itu kena faham. Maknanya bukanlah Allah menyerupai makhluk, wal iyazubillahi min zalik. Makna Allah buka hijab kita. Okay? Sama macam sifat-sifat Allah. Sifat Allah tu wujudiah. Bukan kosong sesat. Contoh Allah cerita dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah wa kallama Allahu Musa taklima dalam ayat yang kita bincang. Mana berkata Allah. Berkata itu sifat Allah. Kan? Jangan kita kosongkan. Pasal apa? Ayat Quran dah ada. Ayat Quran. Wa kallama Allahu Musa taklima. Berkatalah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu. Dengan kata-katanya.
dengan berkata yang sempurna. Kan? Tak boleh kita kosongkan dia jadi pahaman dia panggil dia panggil Jahmiyah dia panggil. Mu'attilah, makna kosongkan sifat Allah. Kalau terlajak sangat dia jadi Mujasimah, menjisimkan Allah, tak boleh juga. Jadi kita ni duduk tengah. Ahli sunnah wal jamaah ni maksudnya sifat tu wujud. Kalau Allah buka hijab, kita nampak. Kalau dalam perbahasan sifat 20, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat dia panggil, kalau dalam ulama sebut sifat wujudiah. Sifat wujudiah. Kan? Sifat wujud dia sama macam sifat wujud. Sifat wujud tu dia bangsakan pada diri Allah. Kalau Allah buka hijab, kita nampak. Cuma atas dunia ni tak nampak dengan mata panca indera kita, nampak dengan mata hati. Cerah di mata hati. Akhirat tak. Akhirat nampak dia mata lendai. Di akhirat. Ya. Jadi tiada perkataan mereka itu. Jadi yang mengosongkan itu dipanggil Jahmiyah. Sesat juga, keluar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyamakan dengan makhluk, Mujassimah, Tajsim. Itu pun sesat juga. Kafir dua-dua. Ya. Yang tengah-tengah iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata ia dengan kalamnya yang ia daripada sifatnya, dan bermula segala sifatnya semuanya menyalih akan sifat makhluk. Dan bermula perkataannya Abu Hanifah. Abu Hanifah ya, nyata Abu Hanifah, maka tak kala kata ia akan Nabi Musa, nescaya berkata ia akan dia dengan kalamnya yang ia daripada sifatnya. Jadi kalam Allah itu adalah sifat Allah. Kan? Cuma beza itu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan kalam tu kalam nafsi, kalam yang daripada zat. Ulama hadis mengatakan berkata ia Allah Ta'ala atas kehendaknya, selama mana ia berkata atas kehendaknya, tidak berkata atas kehendaknya juga. Padahal sama-sama itu ahli sunnah belaka. Ulama hadis pun ahli sunnah, Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi pun ahli sunnah. Dua-dua ahli sunnah. Hari ni taki dulu. Duduk di YouTube kan. Pening kepala. Orang awam dengar pening. Hak ni orang hadis khabar gini. Imam Abu Hasan Asy'ari, faham Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi khabar gini. Taki dulu. Tak ada kesudah taki. Patutnya kena selesaikan masalah umat Islam yang akidahnya nipis, akidahnya tak kuat. Kan? Kena selesaikan berapa ramai umat Islam yang murtad hari ni. Kena selesaikan itu, bincang duduk semeja para ulama. Bincang macam mana nak selesai ramai umat Islam yang murtad. Ada yang declare secara terbuka dalam Facebook. Buat video declare nak murtad, keluar dari Islam. Berani cakap macam itu. Menunjukkan lemah dalam dalam penguatkuasaan. Orang jadi tak takut pada undang-undang. Kan, undang-undang sivil tinggi daripada undang-undang syariah. Kan? Undang-undang syariah lemah, undang-undang syariah. Ada dah enactment, ada dah. Tapi penguatkuasaan pula. Penguatkuasaan pula. Boleh kan? Kadang-kadang enactment ada, penguatkuasa tak cukup pula. Yang tahu tak puasa, bulan puasa. Berapa hukuman orang tak puasa? Orang tak puasa secara di public, tak berpuasa di public, makan di public bulan Ramadan. Berapa hukum ni? Hukuman dia. Itu ada tampil kita. Tiap-tiap masjid pergi itu. Siapa tak pergi sembahyang Jumaat, hukuman sekian-sekian. 2,000 ke 5,000? Mana ada hukuman? Tapi penguatkuasaan. Penguatkuasaan lemah kan? Begitu. Nampak tak? Patut bincang itu. Macam mana menyelesaikan isu umat Islam ni. Kelemahan akidah. Itu yang keluar video tu yang
Yang declare. Yang tak declare berapa orang lagi? Yang tak declare murtad, keluar dari Islam. Sekarang ni ada Persatuan Melayu Kristian Malaysia. Jangan terkejut, jangan ingat Melayu kata kan. Kalau Melayu tak berpegang dengan agama, tak ada juga. Tak ada apa yang nak dibanggakan, kan? Tapi kebiasaannya kita sebut Melayu Islam, Islam Melayu. Melayu adalah Islam, Islam ada Melayu, adalah Melayu, sinonim, bukan? Tapi ada Persatuan Melayu Kristian se-Malaysia, berdaftar dengan NGO, berdaftar dengan ROS, persatuan dia, kan? Sepatutnya itu isu yang diviralkan. Sebenarnya yang menjadi isu sebenarnya adalah kelemahan akidah umat Islam. Mana umat Islam banyak akidahnya akidah yang taklid, ikut-ikut. Maksudnya dia tak ada dalil, dia tak belajar. Sebab tak belajar lah tak boleh mendatangkan dalil. Bila belajar barulah boleh mendatangkan dalil. Tinggal lagi kalau dah belajar tak reti dalil, itu lain cerita. Tak ingat. Boleh jadi kerana bebannya. Boleh jadi kerana tak belajar tak cerdik, tak faham-faham, kan? Maksudnya makna dimaafkan. Tapi kalau tak belajar sampai tak boleh mendatangkan dalil, maka berdosa. Pasal apa? Bila-bila masa boleh tergelencir. Boleh tergelencir. Dia panggil taklid. Ada ulama mengatakan iman ni tak sah. Berat tu. Walaupun bukan pandangan yang majoriti ulama, tapi mengatakan iman tu tak sah. Iman ikut-ikut. Maksudnya dia jazam, dia muafakat, dia jazam, maknanya 100% yakin bulat pada Allah SWT dan segala aqaidah iman. Kemudian muafakat bil haq, berbetulan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak ada dalil. Tidak ada dalil, mana iman taklid. Bila taklid, ada ulama kata tak sah. Tak sah iman. Tapi ada ulama kata tengok keadaan pula. Iman dia tu yakin ke tak? Walaupun dia ikut-ikut, dia yakin ke tak? Kalau dia tak yakin, sepakat ulama mengatakan tidak sah iman dia. Tak payah tunggulah viral, tak payah tunggulah iklan di Facebook kata murtad, tak payah. Awal-awal duduk dalam rumah dah tak Islam dah. Pasal apa? Taklid dia ghairul jazmi. Dia ikut-ikut tanpa yakin. Tapi kalau ikut-ikut yakin tak apa. Yakin cuma berdosa besar. Berdosa besar sebab apa? Tak belajar. Tak belajar, kan? Gitu. Mana tadi? Dia dah lepas jauh tak jumpa pangkat. Okey, diketahui daripadanya bahawa Nabi Musa berkata akan dia oleh Allah Ta'ala pada ketika ia datang. Bukan bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa pada azali dan selama-lamanya berkata. Ni kalau ikut pandangan pandangan ulama hadis, mengatakan maksudnya Allah berkata-kata atas kehendaknya selama mana ia kehendak. Begitu. Bukan maksudnya bila berkata-kata selama-lama berkata-kata. Qadim. Memanglah sifat berkata-kata tu qadim. Tetapi berkata-katanya tu, bila dia berkata-kata tu atas kehendaknya. Boleh faham situ? Jadi kita wajib mengesakan situ. Walaupun kalam Allah tu banyak. Kalau kita tengok dalam Quran kan banyak kan, 6,236 ayat. Kalau gitu banyak lah Tuhan cakap. Kalamnya banyak lah. Kalam nafsi tu esa. Sebab tu kita wajib mengesakan Allah pada zatnya. Zat mudah. Pada sifatnya. Bukan maknanya Allah satu sifat. Maksudnya mengesakan Allah pada satu sifat. Tu betul. Maknanya kudrat Allah satu. Iradat Allah esa tunggal. Benda ni sama Allah esa. Basar Allah esa. Kalam Allah esa. Bukan berbilang-bilang. Walaupun perkataan dalam Quran tu banyak. Nampak? Gitu. Faham ke tak ni? Kudrat, walaupun kudrat Allah banyak kerja Allah buat. Ni kita ni kerja Allah berlaku lah. Termasuk saya bercakap ni. Ini semua kudrat Allah. Allah yang mengizinkan saya bercakap. Allah mengizinkan kudrat dengan kudrat iradatnya. Allah sampai ke saya hari ni. Saya start kereta pada rumah sampai sini atas kudrat iradat Allah. Saya boleh melihat atas kudrat iradat Allah. Saya boleh berjalan atas kudrat iradat Allah. Maknanya kita ni semua dalam genggaman Allah, dalam qabdah Allah.
Subhanahu Wa Taala. Banyak kerjanya. Allah mematikan, Allah menghidupkan. Hari ni saja berapa orang mati satu Malaysia? Siapa tahu angka dia? Tak kira lah, bukan COVID, sebab COVID lah banyak lagi. Sebab kerja manis, darah tinggi, ada aksiden, ada atas mati atas kursi malas. Jadi berapa orang mati? Siapa tahu angka dia? Banyak kerja Allah. Dalam masa yang sama, hari ni berapa orang lahir? Cek dekat hospital, NICU tu berapa? NICU yang keluar berapa orang lahir? Kena tanya Kementerian Kesihatan lah, rekod dia. Kan? Berapa orang lahir? Maknanya menghidup matikan banyak kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu berbilang-bilang kudrat Allah. Ada kudrat Allah saja. Kita wajib iktiqad mana kudrat Allah saja. Walaupun perbuatan tu banyak. Macam mana Allah buat dengan kudratnya? Bukan berbilang-bilang. Itu maknanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham kan? Lepas tu dalam peristiwa Isra Mi'raj kita faham. Bila sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah Maha Suci Allah. Bila sebut Maha Suci Allah, mutlak mana kekuasaan tu Allah esa. Kan? Sebab tu kalau kita orang Islam kita faham. Bila sebut perkataan Allah kita faham selalu kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bukan Islam takkan faham. Macam-macam dia sebut God lah macam-macam. Tapi dia takkan faham hakikat perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau guna macam mana guna? Hari ni kalau minta bagi guna. Akhir sekali buat tattoo nama Allah sini. Buat tattoo. Ada buat sini, buat kat peha, buat kat belakang. Buat kat labuh putih. Tattoo nama Allah. Kita boleh jamin kalau duduk di rumah ibadat dia, tulis nama Allah. Masuk tak? Azan. Sikit. Kalau kita boleh jamin tak kita tulis ditulis nama Allah Subhanahu Allah 4 minit. Tambah ditulis nama Allah, kita boleh jamin tak kat bawah tu dia tak tulis palang salib. Ataupun letak palang salib belah kiri ataupun belah kanan ataupun belah atas. Ada pula patung Yesus itu. Duduk sebelah Allah. Sedangkan kita mensucikan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung pada kita. Allah tempat bergantung. Bukan COVID. Bukan SOP. Bukan marah. Bukan marah SOP dah. Akidah kita jangan letak memberi bekas. Jangan letak COVID memberi bekas, jangan letak SOP memberi bekas. Pada menyembuhkan, mematikan, tak boleh. Muktamad Allah. Adapun ikhtiar kena buat lah. Saya kata ikhtiar. Penjarakan sosial. Ikhtiar. Itu dia panggil as-samad. Bergantung penuh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dan dipahamkan daripada firman Allah sama ke? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tak kala datang oleh Nabi Musa pada masa perjanjian kami dan berkata akan dia oleh Tuhannya. Maksudnya ketika itu Allah kehendaki berkata. Itu fahaman. Jadi ikut kita gitulah, mana Allah Maha berkata-kata. Dari tanpa huruf, tanpa bunyi, tanpa suara. Tanpa tidak seumpama makhluk. Dan Allah kita compare dengan pahaman ulama pendapat ulama hadis yang mengatakan bila Allah kehendaki berkata ia. Selama mana ia kehendaki. Kan? Jangan kita kata, jangan kita ikut pula Allah berkata sepanjang masa, tak boleh. Tapi sifat berkata tu qadim. Sifat yang berdiri pada zat tu qadim, lagi azali. Dan bermula perkataan musannif dan menurunkan ia akan dia atas rasulnya sebagai wahyu. Artinya bahawasanya Al-Quran itu menurunkan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewahyukan ia akan dia daripada rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maknanya daripada Lauh Mahfuz. Ini saya dah cerita tadi. Dan bermula perkataannya dan membenarkan akan dia oleh mukminun hingga kesudahannya. Artinya membenarkan oleh sekalian sahabat radhiyallahu anhum dan sekalian salaf akan bahawasanya berkata-kata oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran dengan ketiadaan kaifiat.
berkata-kata Allah dengan Al-Quran dengan ketiadaan kaifiat. Apa kaifiat? Kaedah dengan ketiadaan cara yang boleh dianalogikan, dengan ketiadaan misal. Balik pula mukhalafah tu lah, senang cerita. Mana berkata Allah berkata, pasal apa Quran sebut dah berkata, tapi macam mana caranya, serah pada Allah. Makna berkata-kata tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah buka hijab, kita nampak. Kan? Akhirat esok hakul yakin. Atas dunia ni baru dipanggil ilmul yakin. Lepas tu sikit-sikit lah, ada sikit-sikit cerah sikit ainul yakin. Mata hati, ain, mata hati ainul yakin, cerah sikit. Akhirat esok kau cerah hakul yakin. Nampak betul. Oh, ni neraka ni. Nabi sebut neraka ni nerakanya. Malaikat Nabi sebut, ni malaikatnya. Kan? Titian sirat ni, syurga neraka ni, Allah gini. Baru nampak hakikat. Hakul yakin. Terbuka hijab. Sebab tu Nabi datang kepada kita nak beritahu benda tu, benda penting tu. Penting, mana cerita akhirat ni penting. Nabi nampak ancaman tu. Ya. Sebab tu Nabi kata, ketika Nabi dakwah secara terang-terangan, Nabi beritahu, penduduk Mekah, kalau aku khabar di balik bukit tu ada tentera yang akan menyerang, kamu percaya tak? Percaya, kami percaya semua apa datang padamu ya Muhammad. Kalau aku khabar lepas, maknanya lepas pada mati ni ada syurga neraka, kamu percaya tak? Kerana aku nampak, maknanya akibat yang akan menimpa ni. Aku hanya memberi peringatan saja daripada Allah SWT. Ada yang tak percaya. Abu Lahab tak percaya. Celaka ya Muhammad, kamu kumpul kami hari ni semata-mata untuk ini. Nak beritahu lepas pada mati ada syurga neraka. Nak beritahu kamu nampak malaikat. Itu tugas Nabi, besar tugas Nabi. Dan menurunkan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan yakin mereka itu bahawa Al-Quran itu perkataan Allah sungguh. Tiada ia dijadikan seperti perkataan sekalian makhluk. Barang siapa mengiktikadkan Al-Quran dan perkataan manusia, Al-Quran itu perkataan manusia, maka sesungguhnya jadi kafir ia. Siapa khabar Quran yang kita baca ni perkataan manusia, maka kafir. Kafir keluar dari Islam. Tu nak jaga tu. Kalau mati habis iman. Dan telah menjanjikan Allah Ta'ala akan dia dengan siksa yang amat pedih di dalam api neraka yang bernama Saqar. Dan Quran sebut apa? Surah Al-Mudassir kan? Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la nadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Dan apa jalan engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa. Dan tidak membiarkannya binasa terus. Neraka Saqar satu neraka yang khusus bagi orang yang mengatakan kalam Allah itu adalah perkataan manusia. Quran itu adalah perkataan manusia. Kalau dari sudut pahaman, dia panggil pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Quran itu adalah makhluk. Kan? Kita dah ahli sunnah, kita kata Quran bukan makhluk. Quran adalah kalam Allah. Dan perkataan pengarang kitab ni, dan barang siapa yang mendengar ia akan dia, dan berkata ia bahawasanya perkataan manusia akan perkataan manusia, maka sesungguhnya ia telah kafir ia. Yakni tiada ada syak pada jadi kafir orang yang ingkar akan bahawasanya Al-Quran itu perkataan Allah Ta'ala, mana keluar pada Islam. Bahkan berkata ia bahawasanya Al-Quran itu perkataan Nabi SAW, ataupun perkataan malaikat, ataupun perkataan lain daripada sekalian baru. Itulah orang kafir Quraisy, dia kata Quran ni Nabi tulis sendiri. Maknanya ini adalah ilham pada Nabi. Nabi buat buku Quran. Jadi buat apa kita nak percaya perkataan Nabi? Perkataan Muhammad tu manusia. Itulah jadi kufur kan. Dan ada pun firman Allah Ta'ala, innahu laqaulur rasulin karim, bahawasanya Al-Quran itu sungguh perkataan Rasul yang mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW atau Jibril AS. Maka maknanya bahawasanya Al-Quran itu berkata akan dia oleh Nabi SAW, kerana menyampaikan daripada Allah Ta'ala. Balik pada tadi lah, saya dah sebut dah tadi maknanya semua sekali itu adalah wahyu Allah. Artinya membaca akan dia oleh Rasulullah SAW, bukan daripada dirinya, hanya menyampaikan daripada Tuhan yang maha mulia. Bukan perkataan
perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah wahyu. Kita habiskan ya sikit. Dan perkataannya dan tiada menyerupai akan perkataan manusia. Artinya bahawasanya Al-Quran itu lebih mulia dan lebih fasih dan lebih benar daripada perkataan sekalian manusia dan sekalian makhluk. Firman Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi hadisa. Dan tiada ada seorang yang lebih benar daripada Allah Ta'ala daripada pihak perkataan. Surah An-Nisa ayat 87. Ini dalil-dalil lah. Dan firman Allah Ta'ala, kulla tama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Berkata olehmu wahai Rasulullah SAW, bagi mereka yang menyangka Al-Quran itu perkataan manusia, demi Allah jika setuju sekalian jin dan manusia dan malaikat atas mendatangkan seperti Al-Quran ini pada elok sebutan dan sempurna maknanya, nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendatangkan seumpamanya, sekalipun ada setengah mereka itu menolak akan setengah yang lain. Surah Al-Isra ayat 88. Maksudnya kalau berkumpul semua jin manusia, orang cerdik pandai, nak buat satu perkataan yang sama macam Al-Quran, maka takkan dapat menyamakan dengan perkataan Al-Quran. Dan firman Allah Ta'ala, kul fa'tu bi suratin bimithli. Berkata olehmu, hei Rasulullah SAW, bagi sekalian kafir Mekah itu, datangkan oleh kamu akan satu surah seperti Al-Quran, pada fasih lafaznya dan elok susunannya dan sempurna maknanya. Maka tak kala lemah daripada itu, daripada mendatangkan mereka satu surah yang semacam dengan Al-Quran pada ketika mereka itu sepasih-pasih Arab. Walaupun sepasih Arab, orang Arab ni hebat lah, kan? Serta mereka itu sangat berseteru dengan Nabi SAW. Nescaya nyata kebenaran Rasulullah SAW, bahawasanya Al-Quran itu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada makhluk. Jadi iktifak ahli sunnah wal jamaah. Tak kira dia itu aliran Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ataupun dia itu mengikut ulama hadis, maka sepakat mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Satu lagi boleh? Satu lagi? Ada soalan di situ? Boleh faham tak? Dan tengok mata ni, wa man wasafa Allahu bi ma'na min ma'anil bashari faqad kafar. Wa man absara hadza tabar. Wa an mithli qawlil kuffarin zajar. Wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar. Dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala dengan satu sifat daripada segala sifat manusia, maka sesungguhnya telah kafir ia. Maka barang siapa memandang ia akan ini dengan mata hatinya, nescaya menerima pengajaran ia, dan tertegah ia daripada seumpama perkataan sekalian kafir, dan mengetahui akan bahawa Allah Ta'ala serta segala sifatnya tiada seperti manusia. Ni pentingnya orang belajar. Bila belajar, dia tahulah dia duduk di mana. Kalau tak belajar, dia mau telajak. Telajak. Kalau telajak, maknanya contohnya sifat Allah tadi, dia menggambarkan seperti sifat makhluk. Adapun terlampau dia takut sangat sampai dia mengkosongkan, itu orang tak belajar. Bila belajar, kita tahu, kan? Kita tahu mana kedudukan sifat-sifat Allah. Syarahnya, tak kala menyebut oleh musannif rahimahullah ta'ala akan bahawasanya Al-Quran sebenarnya ialah perkataan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia, memberitahu ia kemudian daripadanya akan bahawasanya Allah Ta'ala serta segala sifatnya tiada ada seperti manusia. Nabi teruslah Kristian benda tu. Yesus, mother, son, itu Nabi. Nabi maknanya Tuhan mana seperti manusia. Orang Yahudi mengatakan Nabi sebagai Tuhan. Lebih lagi, Nabi Uzair Tuhan. Kristian mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Allah dah, maknanya Allah menafikan. Waqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasah. Dan sesungguhnya telah kufurlah mereka yang mengatakan Allah itu adalah salah satu daripada tiga Tuhan. Mana Nabi, Allah menafikan sendiri dalam Al-Quran.
Kerana menafikan akan menyerupakan sifatnya dengan sifat baharu. Kemudian daripada mengisbatkan sifat yang layak yang sebenarnya. Artinya bahawa Allah Ta'ala sekalipun disifatkan dia dengan berkata-kata, tetapi dia ada sifat akan dia dengan satu sifat daripada segala sifat perkataan yang baharu, seperti huruf dan suara dan terdahulu dan terkemudian. Tak ada dulu kemudian. Kerana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura. Pendeknya, tiada ada pada segala sifat Allah Ta'ala yang menyerupai sifat makhluk. Bahkan segala sifat Allah seperti yang layak dengan kebesarannya, dan segala sifat baharu seperti yang patut dan padan dengan kehambaan mereka itu. Habis itu. Walaupun sama dari sudut perkataan, tetapi tidak sama dari sudut hakikat. Kerana yang tahu, mana-mana kita tak tahu, kita serah pada Allah yang layak bagi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun melihat bukan seumpama kita, kan? Kita melihat dengan biji mata, melihat dengan cahaya cerah gelap, melihat dengan jauh dekat. Kalau ada mata ada tapi buta, tak nampak juga, kan? Kemudian mata elok tapi jauh, tak nampak juga. Mata elok dekat sangat, tak nampak juga. Dalilnya, siapa nampak biji mata sendiri? Siapa nampak biji mata dia sendiri? Tengok cermin tak aji. Tengok cermin tak aji. Tak nampak biji mata sendiri. Tengok telinga tak nampak. Tak nampak, tak ada nak mikir kita. Tak payahlah. Tak payah. Kita naik dalam badan kita pun tak ada nak kaji lah. Urat berapa lek, urat darah berapa liter. Ada pernah kaji? Tak ada nak kaji dah. Ini kan pula nak kaji tentang sifat Allah. Tak capai dah akal gitu. Kan? Mana tadi? Habis ya. Jadi, makna kita bila kita dah belajar ni, kita duduk di tengah. Maknanya sifat yang dinyatakan dalam ayat Quran tentang sifat-sifat Allah wujud, ada sifat itu. Dan andai kata Allah buka hijab kita, maka akan kita nampak Allah beraksi dengan sifat itu. Tapi kita tak nampak sebab apa? Allah tidak buka hijab. Penglihatan kita pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat esok baru nampak. Tapi tak boleh mengkosongkan. Pasal apa? Dah ada ayat Quran, tak boleh nafi. Kalau kosongkan pula nafi ayat Quran. Kosongkan. Kalau pahaman dia panggil pahaman Jahmiyah, mengkosongkan sifat. Kalau terlajak sangat dia panggil golongan Mujasimah, terlajak sangat. Menjisimkan Allah salah juga. Kan? Jisim kau kafir, kosongkan kafir juga sebab nafikan Quran. Kita duduk tengah-tengah. Sifat tu ada, wujud. Disebut oleh ulama kalam wujudiyah. Sifat tu wujud, tetapi maknanya tidak seumpama makhluk. Balik pula ke mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lepas ayat Quran tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gitu. Ada soalan? Habis dah. Akan datang kita masuk pada tajuk wa ru'yatu haqqun lahlal jannah, li ahli jannah. Melihat Allah di dalam syurga. Pada tajuk akan datang iaitu semua manusia akan melihat Allah di dalam syurga. Ada soalan? Tak ada. Faham? Lepas raya pula kita jumpa ya. Lepas puasa. Lepas puasa raya lah ya. Tak ada soalan Faham lah Kau ada nak tanya ya. Beriman sudah. Kami dengar dan kami taat. Sampai nawak tak nak. Kami dengar dan kami taat. Tak ada takwil dah, tak ada hujah-hujah dah ya. Beriman sudah. Kalau pekoh ada soalan wallahu alam. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita dalam kita memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita istiqamah sampai sehingga di hari kematian kita di atas iman ya, atas iman. Yang betul-betul iman ni perkara yang penting ya. Nikmat iman dan Islam ya. Ini pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu, iaitu betul-betul nak mengajar manusia tentang iman.
Kemudian nak mengajar manusia macam mana mereka itu ittiba pada Al-Quran. Maksudnya berpegang pada Al-Quran walaupun perkara itu tak masuk akal. Isra Mi'raj tak masuk akal. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu berapa kilometer? 1240 kilometer. Kalau nak detail tengok Google berapa angka detail jarak dia. Lebih kurang itulah. jadi berjalan daripada tengah malam tu sampai subuh balik pula. Bukan Isra saja, Mi'raj pula. Mi'raj naik 7 lapis langit. Daripada Baitul Izzah tu nak sampai ke lantai langit yang kedua tu perjalanan 500 tahun. 500 tahun kita tak dan. Baru pusing tayar kalau kita mati tengah jalan. kita baru pusing tayar, mati dah tengah jalan. Kan ini 500 tahun nak sampai langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Lepas tu khabar pula malam tu balik juga sampai subuh. Ramai yang tak menerima. Bayangkan masa itu kalau kita Nabi Muhammad keluar statement macam tu, agak-agak kita yakin tak? Belum tentu. Ramai umat Islam yang murtad ketika itu. Kaum muslimin ramai yang murtad. Ada yang murtad keluar dari Islam. Tak yakin lah. bila sebut kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kan? Apa Muhammad kata malam tadi dia di Isra Mi'raj, dia mendaki langit, bertemu dengan Tuhan, melihat syurga neraka, balik pula subuh tadi. Awak percaya? Sayyidina Abu Bakar kata aku percaya. Walaupun lebih pada itu lagi. Lebih pada itu lagi Nabi Muhammad kata aku percaya. Kan? As-Siddiq. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Tak masuk akal. Isra je dah tak masuk akal dah. 1200 km. Sini ke Kedah berapa? 600 km. Kalau naik bas pukul 10 ni sampai pukul berapa Kedah? Subuh lah. Subuh. Lepas tu nak patah balik baru cukup 1200. Tengah hari baru balik. Belum Mi'raj lagi. Tak masuk akal. Tepuk dada tanya iman. Bila kita letak iman di depan daripada akal, maka selamat kita. Kalau letak akal di depan, iman di belakang, punah. Punah gitu ya. Wallahualam. Jadi mudah-mudahan kita tangguh malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.